di mana Nabi Muhammad SAW adalah membawa penyatuan umat. Jadi kita generasi baru ni, kita gunakan simbol ini sebagai mesej penyatuan Melayu di seluruh Nusantara, khususnya umat Islam. Walau tanah berdaulat ini ditekan sang penjajah, namun perjuangan mata rantai itu tetap berjalan seperti seharusnya. Bahkan melahirkan lebih ramai lagi pejuang yang menyimpan baik pesanan mereka-mereka yang terdahulu mengikut era musim masing-masing. Antaranya almarhum Tuan Haji Said Alinggi, almarhum Tok Kenali, almarhum Ustaz Hanafi bin Haji Ahmad, almarhum Ustaz Ishaq bin Haji Hitam dan ramai lagi. من جند محمد هو من جند محمد رابض كالليث يسعى للقصاص من علوج الكفر يصلي. Saya memang dilahirkan dalam suasana silat cekak, iaitu melalui almarhum ayah saya, Muhammad Azali bin Muhammad Adnan. Ianya bermula pada tahun 1986, di mana pada ketika itu Persatuan Silat Cekak Malaysia adalah di bawah guru utama almarhum Ustaz Hanafi bin Haji Ahmad. Saya diceritakan oleh almarhum bagaimana tertubuhnya sebuah pusat latihan yang bertempat di belakang rumah saya, iaitu di Kuang, iaitu pada sekitar tahun 1976, di mana pada ketika itu almarhum Ustaz datang ke rumah pada asalnya untuk membeli durian, dan tiba-tiba dia ternampak satu kawasan di belakang, iaitu kawasan hutan, dan dia berhenti merenung kawasan hutan tersebut. Maka almarhum ayah bertanya kepada almarhum Ustaz, katanya, kenapa Ustaz? Pada ketika itu Ustaz Hanafi menjawab, tak ada apa-apa. Kurang lebih sekitar tahun 1985, salah seorang sahabat kepada almarhum ayah saya, iaitu Cik Rafi'i Sulaiman ataupun lebih dikenali sebagai Saudara Jaguh, telah melangsungkan perkahwinan di Kuang. Dan pada perkahwinan tersebut, majlis perkahwinan tersebut, almarhum Ustaz Hanafi telah dijemput dan beliau telah hadir bersama. Dan pada ketika itu semua rakan-rakan silat cekak yang pernah belajar, iaitu Al-Hadi Kuang yang pernah belajar di sekitar Kuala Lumpur, telah bersama-sama berkumpul di majlis tersebut. Dan pada ketika itulah Ustaz Hanafi bertanya kepada almarhum ayah, katanya, Zali, Kuang ni dah cukupkah 40 orang? Jadi almarhum menjawab, cukup Ustaz. Maka keluarlah satu arahan pada saya oleh almarhum Ustaz, hampa dah kena buka pusat latihan dekat sini. Maka itulah sebermulanya tertubuhnya pusat latihan Kuang, di mana tapak yang dipilih itu adalah di belakang rumah saya yang dikenali sebagai pusat latihan Kuang. Dan apabila tapak itu dipilih dan telah dibina satu bangunan berasaskan daripada 4 tiang, maka Ustaz Hanafi datang mengunjungi tempat tersebut, dan dia berdiri di satu tempat dan dia duduk menyangkung, kemudian dia pegang tanah dekat kawasan itu. Jadi almarhum ayah ternampak perbuatan tersebut, lalu dia bertanya, kenapa Ustaz? Jadi Ustaz Hanafi jawab, tanah ni keras, hampa jangan risau Zali, Kuang ni kubu kuat, kukuh dan selamat. Bertitik tolak daripada situ, maka secara rasminya 1986 tertubuhnya pusat latihan Kuang di bawah Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia Cawangan Selangor. Dan pada ketika itu juga almarhum Ustaz Hanafi telah mengisytiharkan bahawa Kuang adalah merupakan pusat latihan silat cekak yang pertama di Malaysia. Dan itulah status sejarah unik yang tetap tidak dapat diubah sejarahnya sehingga hari ini. Bagi saya, logo Ahmad Muhammad timbal balik ataupun Ahmad Muhammad bertangkup ini sebenarnya memang telah pun terlihat di logo silat cekak itu sendiri. Di mana kalau ikut apa yang saya faham ataupun apa yang saya lihat berdasarkan daripada makalah-makalah yang dikeluarkan oleh persatuan, membawa makna asuhan rohani dan jasmani. Kemudian pada tahun 2011 saya sudah tidak bersama dengan Persatuan Silat Cekak Malaysia, dan bermula daripada situ saya meneruskan kembara saya untuk mencari apakah yang dikatakan Ahmad Muhammad timbal balik, sehinggalah pada tahun 2017
saya telah diperkenalkan oleh seseorang. Pertemuan saya dengan beliau benar-benar tidak saya jangka, di mana satu malam pertemuan itu saya telah diceritakan dengan begitu terperinci berkaitan dengan Muhammad timbal balik, dan barulah saya faham Muhammad timbal balik ni bukanlah cerita kelebihan tuan, bukan cerita hebat. Dan perasaan saya pada ketika itu sukar untuk saya gambarkan. Ada masa saya rasa sepertinya menangis, ada masa saya merasakan barulah saya sedar diri saya siapa. Maka itulah sebenar-benarnya yang saya rasakan yang dikatakan Muhammad timbal balik. Maka kita akan duduk dalam penyaksian semata. Itulah kefahaman saya berkaitan dengan Muhammad timbal balik. Allahu Akbar, Muslimun syahmun muwahhid Allah.